A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Ar-Ra'du. Dan kelas hari ini adalah Target tu Jannah daripada kawan-kawan kita di Hulu Langat. Kita berhenti sampai ayat yang ke-7. Kita berhenti sampai ayat yang ke-7. Dan surah Ar-Ra'du, saya ingatkan kembali, dia adalah surah Makkiyah. Dan intipati surah Ar-Ra'du ialah Allah nak beritahu kekuatan Al-Haq. Kekuatan Al-Haq dibandingkan dengan Al-Batil. Al-Haq itu nanti Allah akan sebut dalam ayat-ayat yang akan datang. Al-Haq itu akan terus tinggi, akan terus mulia, walaupun datang kebatilan begitu kuat, begitu hebat. Walaupun masa berlalu begitu lama, tapi Al-Haq tidak boleh dihapuskan. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Saf, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Allah yang mengutuskan rasulnya dengan petunjuk, dengan agama yang benar, untuk Allah menzahirkan Islam, untuk Allah menzahirkan kebenaran, berbanding dengan agama-agama yang lain, walaupun dalam keadaan tidak disukai oleh orang-orang kafir. Jadi kebenaran itu, intipati pada surah Ar-Ra'du ialah kebenaran itu akan tetap di atas, akan tetap menang bila berdepan dengan kebatilan, bila-bila masa dan di mana sahaja. Okey, ayat yang ke-8, setelah Allah beritahu daripada awal ayat surah Ar-Ra'du, iaitu kebesaran Allah melalui Al-Quran, ayat pertama lagi. Jadi ayat pertama Allah beritahu tentang bukti-bukti kebesaran Allah melalui Al-Quran, ataupun dipanggil istilah Al-Kitabu Al-Maqru', kitab yang dibaca. Jadi siapa nak kenal Allah, nak tahu tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah, bacalah Al-Quran. Sebab Al-Quran ialah ayat tanda-tanda kebesaran Allah dalam bentuk bacaan. Kemudian ayat kedua, ketiga, keempat, Allah menceritakan kebesarannya dari segi ciptaannya. Bermula daripada Allah mencipta langit yang tinggi tanpa tiang. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Allah menggerakkan matahari, bulan, dan semuanya beredar tepat pada waktunya, sedikit pun tidak terlewat ataupun terlajak. Dan itu semua adalah bukti kebesaran Allah dari segi al-manzur, apa yang dilihat. Bermula daripada langit. Daripada ayat 2 tu, kitab al-kitabu al-manzur, kitab yang diperhatikan. Kalau Al-Quran, kitab yang dibaca. Tapi kalau ciptaan Allah, kitab yang diperhatikan, yang diperlihatkan. Bermula daripada langit, kemudian ayat ketiga Allah turun menunjukkan kebesaran Allah di bumi. Ayat 3, iaitu Allah membentangkan bumi seluasnya, kemudian memasakkan bumi supaya tidak bergoyang dengan gunung-gunung. Kemudian Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbagai-bagai, berbagai jenis buah, berbagai jenis warna, berbagai jenis rasa, berbagai jenis bentuk, semuanya daripada air yang sama dan tanah yang sama. Itu juga kebesaran Allah di bumi. Begitu juga ayat yang keempat, Allah juga sebut kebesaran Allah, tumbuhan yang duduk sebelah, tapi
disiram air yang sama, tanah yang sama, duduk sebelah menyebelah, tapi yang ni keluar pedas, yang ni keluar manis, yang ni keluar masam. Kemudian ayat kelima, ayat kelima Allah menceritakan bagaimana walaupun bukti Allah, bukti kebesaran Allah, kewujudan Allah cukup jelas, cukup banyak, tapi orang-orang yang kafir tetap tidak nampak kebesaran Allah ataupun sombong. Mereka nampak, mereka yakin, tapi sebab kesombongan mereka tidak terima kebenaran. Jadi ayat kelima Allah nak bagi tahu sikap manusia, kebanyakan manusia tetap mengingkari kebesaran Allah, tetap mengingkari kewujudan Allah. Wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum a iza kunna turaban. Sebab apa? Sebab mereka berfikir mengikut otak mereka, akal mereka yang terbatas. Jadi mereka kata kalau manusia dah hancur, tulang-tulang semua dah hancur, kadang-kadang manusia tu separuh badan dia duduk kat laut, separuh badan di darat, separuh badan terbakar, separuh badan hilang ke mana. Jadi tak masuk akal boleh dicantum semula dan dicipta seperti asal. Jadi Allah nak bagi tahu mereka mengingkari hari kebangkitan sebab mereka berfikir mengikut akal mereka yang terbatas. Sedangkan daripada ayat 1, 2, 3, 4, 5 cukup jelas bukti kebesaran Allah bahawa Allah mampu menghidupkan semula manusia walaupun telah hancur, walaupun badannya telah terpisah di tempat-tempat yang jauh. Kemudian Allah beritahu juga ayat yang kelima, itulah sikap orang-orang kafir yang wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim, yang ada rantai di leher mereka. Jadi rantai di leher ini ada dua maksud. Pertama, rantai maknawi, rantai yang tak nampak. Rantai yang membelenggu mereka iaitu kebatilan, kesesatan yang menahan mereka daripada menerima kebenaran. Selagi mana ada kekufuran, kesesatan dalam hati mereka, maka kebenaran tidak akan masuk. Itu bentuk al-aghlal, rantai dalam bentuk maknawi yang tak nampak. Dan juga ada ulama mentafsirkan rantai itu ialah dalam bentuk fizikal, yang betul-betul nampak, yang betul-betul rantai. Tapi di mana? Di akhirat besok. Jadi orang kafir itu akan dirantai kakinya, tangannya, dibelenggu, diheret ke leher, kemudian dicampak ke neraka. Dan mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal. Kemudian ayat ke-6, mereka mengingkari juga, Allah menceritakan bagaimana mereka mengingkari hari kebangkitan sampai tahap mereka mempermainkan Allah, mempermainkan Rasul. Mengejek Rasul bila lagi nak datang azab, bila lagi nak datang musibah. Mereka minta musibah dahulu dibanding dengan kebaikan, menunjukkan akan mereka tidak waras. Hanya orang yang tidak waras saja minta perkara tak baik dan menolak perkara yang baik. Jadi Allah tak turunkan azab. Apa sebab? Walaupun mereka minta tapi Allah tak turunkan. Sebab rahmat Allah. Di hujung tu Allah kata apa? Wa inna rabbaka lazu maghfiratil linnas. Sesungguhnya Tuhan engkau ni sangat mempunyai keampunan, sangat mempunyai kemaafan kepada siapa? Linnas, kepada semua manusia. Allah tak kata lil mu'minin, keampunan Allah, rahmat Allah bukan untuk orang beriman saja, tapi linnas. Ala zulmihim, di atas kezaliman mereka. Apa kezaliman orang musyrikin? Kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, menyembah berhala berpuluh-puluh tahun, tapi Allah masih membuka pintu keampunannya. Allah mempunyai keampunan untuk semua manusia, tetapi dalam masa sama Allah bagi amaran. Kalau kamu masih tak bertaubat, tak sedar, tak kembali kepada Allah, ingat, wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Kata seorang sahabat Ibnu Abbas, ayat wa inna rabbaka lazu maghfiratil linnas ala zulmihim, ayat ni sangat-sangat menginsafkan kita, sangat-sangat menyedarkan kita, dan sangat-sangat bagi motivasi pada kita, khususnya yang berdosa, untuk kembali kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah kata dia ada keampunan kepada semua manusia di atas kezaliman mereka. Jadi Allah seolah mengalu-ngalukan kepada siapa saja yang berdosa, walaupun dosa besar macam mana, banyak macam mana, Allah tak ada masalah, Allah akan ampunkan mereka. Kemudian ayat ke-7, Allah bagi tahu mereka mengingkari pula kenabian. Kalau ayat 5 dan 6 mereka mengingkari kebangkitan hari akhirat, maka ayat ke-7
Allah bagi tahu orang kafir juga menafikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka minta bukti yang lain. Mereka kata wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih, kalaulah Muhammad ni bagi kami satu bukti yang lain selain daripada Quran, bukti hissiyah yang nampak. Seperti apa? Seperti tongkat bagi Nabi Musa, seperti unta bagi Nabi Saleh, seperti bagi Nabi Isa dapat merawat penyakit-penyakit, berbagai penyakit. Jadi kalau Muhammad bagi bukti ataupun mukjizat yang lain yang betul-betul kami boleh nampak dan kami rasa, kami akan beriman. Tapi Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad, jangan layan. Jangan layan permintaan mereka. Tugas kamu bukan layan permintaan mereka. Tugas kamu bukan membanyakkan bukti kebesaran Allah, tapi tugas kamu innama anta munzirun. Kamu hanyalah sebagai munzir, pemberi peringatan. Kalau kamu layan dan Allah pun turunkan azab, mereka tetap tak beriman. Maka kebiasaannya sunnatullah, bila mereka minta azab, Allah turunkan, dan ketika itu mereka tak beriman, Allah akan hapuskan mereka. Maka rahmat Allah, Allah tak perkenankan permintaan orang kafir supaya diturunkan azab dengan segera. Sebenarnya itu adalah rahmat Allah. Kalau bukan rahmat Allah, Allah perkenankan permintaan mereka, dan bila mereka tak beriman, Allah hancurkan terus sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Kemudian di hujung Allah kata apa? Walikulli qaumin hadin. Walikulli qaumin hadin. Bagi setiap kaum ada hadin. Hadin makna petunjuk ataupun penunjuk jalan yang benar. Ulama mengatakan sama ada dia para nabi, ketika ada para nabi, dan ketika para nabi semua dah wafat, Nabi Muhammad pun dah wafat, maka hadin, penunjuk jalan itu ialah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Apa maksud di hujung ayat ni? Walikulli qaumin hadin. Di hujung ayat 7. Sebenarnya Allah nak begitu, Allah tak pernah zalim. Allah tak pernah zalim. Apa bukti? Setiap kaum mesti Allah utuskan Rasul. Kalau tidak ada Rasul ataupun Rasul dah meninggal, Allah tinggalkan apa yang dibawa oleh Rasul tersebut. Seperti Al-Quran. Jadi Allah tak pernah zalim. Kalau mereka dihukum di akhirat besok, bukan sebab kezaliman Allah, tapi sebab kezaliman mereka pada diri sendiri. Kita sampai situ. Okey, ayat hari ini, ayat 8, apa yang Allah nak beritahu? Kalau sebelum ni Allah cerita pasal kebesarannya, kebesaran Al-Quran, kebesaran ciptaannya, dan juga keingkaran orang kafir terhadap Allah, keingkaran orang kafir terhadap hari kiamat, keingkaran orang kafir terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW, maka ayat 8 Allah nak bagi tahu pula kebesarannya dari segi apa? Dari segi ilmu. Ilmu Allah ni setakat mana hebat ni? Okey, kita belajar. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, Allahu ya'lam. Allah ya'lam. Allah mengetahui. Ini kebesaran Allah dari segi apa? Ilmu. Kalau sebelum ni, kebesaran Allah mengenai ciptaannya. Jadi dari segi ilmu, apa yang Allah tahu? Ma tahmilu. Apa yang tahmilu dibawa ataupun dikandung. Kullu unsa. Unsa ni lawan dia zakar. Unsa lawan dia zakar. Jadi kalau zakarun lelaki, kalau unsa wanita. Jadi apa maksud? Apa yang Allah nak beritahu ni? Allah mengetahui apa yang dikandung setiap wanita. Makna apa yang dalam kandungan wanita Allah tahu. Apa yang Allah tahu? Wa ma taghidu al-arham, dan apa yang taghidu makna kurang. Taghidu makna tangkus. Apa yang kurang.
al-arham, rahim. Wa ma tazdad, wa ma tazdadu, dan apa yang tazdad ini lawan dia. Kalau taghis, tazdadu, lawan dia taghisu, taghidu. Dia banyak Quran ni perkataan dia berlawanan. Salah satu sebabnya supaya kita lebih mudah faham. Kalau kita tak faham taghidu, kita faham tazdadu, tambah. Maka automatik kita akan faham taghidu makna kurang. Tazdadu tambah, taghidu kurang. Apa yang bertambah. Apa yang bertambah. Apa maksud ni? Perempuan biasa mengandung 9 bulan. Allah tahu apa ni? Apa yang Allah tahu? Pertama, apa yang Allah tahu ialah apa yang dalam kandungan. Lelaki ataupun perempuan. Itu kebesaran dan kehebatan Allah. Manusia tak boleh tahu. Manusia tak boleh tahu. Bila manusia akan tahu kandungan dia, lelaki ataupun apa jantinanya? Bila manusia akan tahu? Yang mengandung sendiri tak boleh tahu. Siapa yang boleh tahu? Pertama, doktor mungkin doktor pakar. Tapi doktor pakar tak boleh tahu kecuali dia belajar ilmu tentang kandungan. Dan ilmu itu pun adalah Allah yang bagi. Kemudian yang kedua, doktor pakar pun tak akan dapat tahu kecuali dengan alat. Alat untuk scan kandungan tu. Kalau tanpa alat, walaupun dia ada ilmu, doktor tak boleh tahu. Alat tu pula bergantung pada perlukan elektrik. Kalau tak ada elektrik, alat tu tak berfungsi. Jadi semuanya menunjukkan apa? Kelemahan manusia. Tapi Allah boleh tahu kandungan tanpa perlu apa-apa bantuan, tanpa perlu apa-apa alat. Allah dah tahu. Bukan setakat kandungan tu jantina, lelaki ataupun perempuan. Tapi Allah tahu berapa lama dia akan hidup. Rupa dia macam mana, kulit dia hitam ataupun cerah, hidungnya mancung ataupun tak mancung, matanya sepet ataupun tak. Bila dia keluar, dia akan duduk di mana, sekolah di mana, masuk universiti apa, belajar bahagian apa, kerja apa, kahwin dengan siapa, dan bila kahwin dapat anak berapa orang, anak dia pula akan lahir jantina lelaki ke perempuan dan akan hidup berapa lama, semua Allah tahu. Yang tu tak ada satu pun, tak ada seorang pun manusia yang tahu. Dan bila kita semua tak tahu, Allah saja yang tahu. Sepatutnya apa kesan kepada kita bila kita tahu hanya Allah saja yang tahu apa yang dalam kandungan. Kesannya ialah kita serah bulat-bulat kepada Allah. Sebab kita orang yang tak tahu, orang yang jahil. Orang yang jahil kena serah dirinya kepada Allah yang mengetahui. Tapi sekarang berlaku kebanyakannya terbalik. Kita yang jahil tak tahu apa dalam kandungan, tapi kita berlagak macam orang tahu segala-galanya. Nak didik anak pun ikut cara kita, nak atas sekolah pun ikut orang ramai, tak ikut kehendak Allah. Okey? Dan juga dalam kandungan, bila dah cukup 4 bulan kan, kemudian ditiup roh, kemudian Allah catat tentang amalannya, tentang kerjanya, tentang rezekinya, tentang celaka, tentang ajalnya, dan tentang celaka ataupun bahagianya. 4 benda. Jadi kita tak tahu, kita mengandung, tapi kita tak tahu anak kita akan lahir orang beriman ke orang yang tak beriman. Masa mati ahli syurga ataupun ahli neraka, kita tak tahu, tapi Allah dah tahu. Kemudian Allah sebut juga dalam surah Luqman, Allah sebut dalam surah Luqman, cuba buka surah Luqman ayat 34. Apa yang Allah tahu? Ada 5 perkara yang Allah saja yang tahu dan makhluk tak tahu. Ada pun yang lain mungkin manusia ada tahu
dan Allah pun tahu. Tapi ada 5 perkara yang khusus Allah saja tahu, manusia tak tahu. (34) last sekali. Apa dia? Innallah indahu ilmu sa'ah wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun maza taksibu gadan wa ma tadri bi ayyi ardin okey. Allah kata apa dalam akhir surah Luqman, innallah sesungguhnya Allah indahu, di sisinya ilmu sa'ah, di sisinya ilmu sa'ah, ilmu tentang kiamat. Ini satu. Yang kedua, wa yunazzilu minal ghais. Yang kedua yang Allah tahu manusia tak tahu ialah Allah menurunkan hujan. Di mana Allah nak turun, berapa lama, setengah jam ke, 1 jam ke, 1 hari ke, dan berapa banyak, lebat ke, perlahan ke, banjir ke tak, Allah saja yang tahu. Orang boleh buat ramalan kaji cuaca kan, kadang-kadang tak tepat. Kadang-kadang dia buat ramalan turun di Kuala Lumpur, tapi tak turun pun, turun kat Perak. Ayat ni 2 yang Allah tahu, manusia tak tahu. Kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Allah tahu apa yang dalam rahim. Sama dengan ayat ni. Allah tahu apa yang dalam rahim, jantina dia, lelaki ke perempuan, apa kulit dia, macam mana rupa dia, anggota dia cacat ke tak, kemudian masa depan dia, jadi orang beriman ataupun orang kafir, berapa umur dia, lepas ni dia akan belajar di mana, bekerja di mana, kahwin dengan siapa, semua Allah tahu. Yang ketiga. Yang keempat, wa ma tadri nafsun, dan tidak ada satu jiwa pun tahu maza taksibu gadan. Yang keempat, Allah tahu, manusia tak tahu, iaitu tak ada seorang pun tahu apa yang akan berlaku padanya besok. Besok tu bukan mesti besok, lepas ni pun kita tak tahu. Lepas kelas ni saya tak tahu apa akan berlaku pada saya. Berapa ramai yang keluar pergi bekerja, dia ingat dia sampai ke office, tapi rupa-rupanya dia accident dan mati tengah jalan. Berapa ramai yang balik office, nak balik ke rumah, dalam kepala dia yang dia tahu ialah dia akan sampai ke rumah, tapi yang Allah takdirkan dia mati tengah jalan, yang sampai ke rumah ialah mayatnya. Berapa ramai yang pakai baju, tapi akhirnya baju tu dia tak boleh buka. Sebab apa? Dia mati. Yang membukanya ialah keluarganya. Ini yang keempat. Tak ada siapa yang tahu. Kemudian yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun tahu di mana tempat dia akan mati. Ada orang nak mati kat Mekah, tengok-tengok mati kat Malaysia. Ada orang Mekah nak mati kat Mekah, tengok-tengok hari yang sepatut dia mati itu duduk kat Mekah, tengok-tengok masa duduk kat Malaysia lah dia mati. Ada orang nak pergi ziarah orang mati, tengok-tengok dia yang mati tengah jalan. Jadi tak ada siapa yang tahu di mana tempat dia akan mati. Ada orang nak pergi Mekah, baru naik kapal terbang, mati dalam kapal terbang, sebelum sampai ke Mekah. Ini 5 perkara disebut. Dan disebut juga dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi kata, indallah mafatihul ghaib khamsah. Allah, di sisi Allah ada kunci
ilmu ghaib 5 perkara. Itu disebut dalam hadis. Kemudian ayat ni menjelaskan lagi. Ayat ni menjelaskan apa 5 perkara itu, iaitu tentang hari kiamat, tentang hujan yang turun, tentang apa yang dalam kandungan, yang keempat tentang apa yang kita akan buat selepas ni. Kita rancang yang lain tapi menjadinya yang lain. Saya hari Jumaat lepas, saya nak pergi makan satu kedai. Tiba-tiba tengok ada orang jual nasi biryani tepi jalan. Dah niat dah nak pergi ke kedai tu. Dalam kereta dah berjalan dah. Tiba-tiba tengok orang jual nasi biryani. Saya rasa kita makan nasi biryani lah. Jadi saya pun pusing. Bila pusing, beli 2. Masa nak bayar, dia kata apa? Hari ni ada orang sedekah semua sekali. Jadi siapa yang beli nasi biryani hari Jumaat tu, semua dapat free. Tengok. Kita rancang nak pergi beli nasi kedai lain, tapi Allah bagi tahu rezeki kamu ialah nasi biryani percuma. Wallahu a'lam. Jadi nikmat hidup apa dia? Nikmat hidup ialah bila kita serah diri kita pada Allah, semua akan jadi baik. Tapi bila kita merancang macam kita ni tahu masa depan kita, akhirnya tak menjadi, kita akan frust. Kita akan give up dalam kehidupan. Sebab kita merancang seolah kita tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita merancang tapi akhirnya serah pada Allah. Dan apa yang Allah takdir, itulah yang terbaik. Bukan apa yang kita rancang. Okey. Kemudian Allah beritahu lagi, wa kullu syai'in, dan setiap sesuatu indahu, di sisinya, bimiqdar ni daripada qadar, dan jadi bahasa Melayu qadar, dengan ketetapan. Apa maksud dia? Qadarnya berapa? 50 hari. Qadarnya berapa? 5,000. Jadi maksudnya di sini ayat Allah nak beritahu, setiap sesuatu, orang ke, jin ke, tumbuhan ke, haiwan ke, Allah dah tetapkan qadar masing-masing. Contoh manusia ni, Allah nak beritahu, Allah dah tetapkan. Kalau saya, Allah dah tetapkan umur saya mungkin 60 mati. Tak boleh nak ubah dah. Dan Allah tetapkan rezeki saya. Rezeki saya banyak ni, maka tak boleh nak tambah, tak boleh nak kurang. Juga Allah tetapkan kesihatan saya. Allah tetapkan kesihatan kamu sampai umur sekian, lepas ni kamu akan sakit dan tak akan sihat lagi. Apa lagi? Allah tetapkan qadar, anak kita ada 5 orang je, tak boleh lebih. Maka kita redha. Apa yang ada juga Allah tetapkan, kahwin sampai 50 tahun seorang anak pun tak ada. Itu maksud bimiqdar. Jadi kalau kita yakin pada ayat ni, hak untuk menentukan ialah hak Allah, dan semua Allah telah tetapkan, maka kita terima, maka kehidupan kita akan jadi bahagia, kehidupan kita akan jadi tenang. Sebab apa? Sebab kita serah pada Tuhan yang Maha mengetahui, dan Tuhan yang Maha bijaksana, dan Tuhan yang Maha penyayang. Kalau Allah tetapkan, pasti terbaik untuk kita. Yang jadi masalah ialah kita merancang, dan bila Allah tetapkan apa yang tak sama dengan yang kita rancang, kita akan frust. Bila frust, kita tak akan bahagia hidup. Ingat, semua telah ditetapkan. Kadang-kadang kita nak anak, Allah tak bagi. Okey, Allah dah tetapkan. Kadang-kadang Allah nak anak kita, kita nak anak kita berjaya, semua masuk universiti. Allah tetapkan 2 orang masuk universiti, 3 tak masuk universiti. Maka itu adalah ketetapan Allah, terimalah. Sebab yang penting yang penting kita bukan nak anak kita masuk universiti. Yang penting bukan kita nak anak kita berjaya kat dunia. Yang penting kita nak pastikan anak kita masuk syurga Allah yang kekal abadi. Okey, kemudian ini berdasarkan ilmu Allah. Kemudian ayat ke-9 pun Allah luaskan lagi ilmu Allah, mencakupi apa ni? Alimul ghaib. Alim, dia yang mengetahui.
Dia yang mengetahui al-ghaib, perkara ghaib. Perkara ghaib. Apa makna ghaib? Benda yang ghaib daripada kita. Dan benda yang ghaib daripada kita ada dua. Benda yang ghaib daripada kita ada dua. Satu, ghaib nisbi. Ghaib nisbi ni ialah dia ghaib daripada kita tapi orang lain tahu. Contoh apa yang berlaku kat rumah kita, kita duduk kat kelas kan. Contoh kita duduk dalam kelas. Kita tak tahu apa yang berlaku di rumah kita. Tapi anak kita, kalau suami kita dekat rumah, dia tahu. Itu dia panggil ghaib nisbi. Ada yang kita tahu, orang lain tak tahu. Ada orang yang tahu, kita pula tak tahu. Sekarang saya tahu tak apa yang ada, siapa yang ada dalam kelas. Saya tahu, tapi pelajar tak tahu. Itu dia panggil ghaib nisbi. Ghaib yang kedua ialah semua orang tak tahu kecuali Allah. Seperti tentang alam kubur, tentang jin, tentang ruh, tentang malaikat, berapa malaikat ada bersama kita, apa malaikat sedang buat sekarang, tentang dosa dan pahala, tentang hari kebangkitan, tentang syurga neraka. Itu hanya Allah saja yang tahu. Jadi ilmu Allah ni meliputi apa? Bukan setakat yang dulu, yang sedang, yang akan berlaku sampai bila-bila pun Allah tahu, tapi juga ilmu Allah merangkumi benda yang ghaib yang kita tak, sebelah dinding ni kita tak tahu dah, tapi Allah tahu. Berapa ulat ada dalam tanah kita tak tahu. Berapa banyak daun-daun yang gugur di waktu malam. Satu dunia ni, berapa banyak daun-daun kering yang gugur di waktu malam yang gelap gelita. Allah tahu. Kita daun bunga, pokok bunga kita yang gugur di siang hari, walaupun pokok bunga tak banyak, kita pun tak tahu dah berapa lah yang gugur. Walaupun pokok tak banyak, daun pun tak banyak dan siang hari. Tapi Allah tahu berapa banyak daun yang gugur di waktu malam satu dunia, walaupun gelap gelita. Kemudian wasyahadah yang zahir. Syahadah ni nampak. Jadi yang zahir ni mungkin kita nampak, kita tahu. Tapi yang ghaib Allah tak tahu. Sebab tu Allah sebut ghaib dahulu. Allah sebut ghaib dulu sebab apa? Sebab kehebatan Allah ternampak di sini. Kalau syahadah ni, ada manusia nampak, ada yang Allah nampak. Ada yang manusia nampak, manusia tak nampak, Allah nampak. Tapi kalau ghaib ni, semua manusia tak nampak. Kemudian Al-Kabir, yang maha besar. Besar apa ni? Besar dari segi zatnya, besar daripada sifatnya, besar dari segi ilmunya, besar daripada tentang penglihatannya, semua sekali besar. Kemudian Al-Muta'ali, Al-Muta'ali yang maha tinggi. Tinggi apa ni? Tinggi zat Allah. Allah berada di tempat yang tinggi dan Allah adalah nombor satu. Allah adalah nombor satu sebab dia Tuhan, dia pencipta. Allah tinggi daripada makhluk-makhluknya. Allah tinggi di atas arash. Jadi semua sifat ni Al-Kabir, Al-Muta'ali adalah sebab kenapa Allah mengetahui benda gaib dan juga benda yang nampak. Sebab Allah tu maha agung dan Allah tu maha tinggi. Jadi bila dah tinggi, Allah nampak semua sekali. Kita kadang-kadang anak kita tak ramai pun, 3 orang duduk dalam rumah, kita dah tak tahu anak kita buat apa dalam bilik. Tapi Allah tahu semua pergerakan makhluknya satu dunia, sama ada manusia, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan, pokok ni tumbuh bila berbunga, bila berbuah, banyak mana buahnya, semua Allah tahu. Kemudian Allah bagi lagi amaran. Allah bagi tahu lagi kebesaran ilmu Allah, keluasan ilmu Allah. Apa dia? Sawaun, sama. Sama sahaja. Minkum, dari kalangan kamu. Man asarral qaul. Man, siapa yang asarra. Asarra mana? Menyembunyikan.
ataupun merahsiakan. Merahsiakan. Al-qaul, perkataan. Wa man jahara, dan siapa yang jahara menjelaskan ataupun menyaringkannya. Dengannya. Apa maksud ni? Ayat ni kita tengok macam biasa je. Allah tahu, kalau kita cakap perlahan pun Allah tahu, kalau cakap kuat pun Allah tahu. Tapi kalau kita tengok kehidupan kita, macam kita tak yakin bahawa Allah tahu apa yang kita sembunyi dan apa yang kita nyatakan secara terang. Macam kita tak yakin. Buktinya apa? Ada benar kita sembunyi pada orang. Ada benar kita cerita pada orang. Tapi kita lupa yang kita sembunyi pada orang tu Allah sedang nampak. Dan bagi Allah sawaun, sama je. Kita tak perasan. Saya bagi contoh lah, kalau kita solatkan, kita lewat solat. Bila dapat orang, kita solat awal. Bila tak ada suami ke, mak bapak tak ada ke, kita pun solat lambat. Seolah yang tahu orang ni ataupun suami kita tahu bila kita lewatkan, dia tak tahu bila kita lewatkan di belakang dia. Tapi kita lupa bahawa bagi suami kita tak sama. Depan dia kita awal, belakang dia kita lewatkan. Bagi suami kita tak sama sebab dia tak tahu. Bila dia tak ada, dia tak tahu apa yang berlaku. Tapi kita lupa, bagi Allah sama je. Kamu lewat depan suami ke? Kamu awal depan suami ke? Kamu lewat di belakang suami ke? Bagi Allah sama je, tak ada beza langsung. Jadi kalau kita faham ayat ni, kita tak akan buat dosa. Kita tak akan buat silap. Sebab apa? Bagi Allah sama je. Bila-bila masa kita lewat solat, bila-bila masa kita awalkan solat, bagi Allah sama je. Allah nampak, Allah tahu. Kemudian Allah sebut lagi, waman huwa mustakhfin, dan siapa yang dia mustakhfin, bersembunyi, ya. Mustakhfin, bersembunyi, bilai, di waktu malam. Wasaribun, dan zahir, bin nahar, di waktu siang. Yang tadi Allah kata apa? Bagi Allah sama je. Kamu cakap perlahan, kamu cakap kuat, bagi Allah tak ada beza. Jadi bercakaplah yang benar. Perlahan ke, kuat ke, tak penting. Yang penting kamu bercakap benar. Kenapa? Perlahan dengan kuat, bagi Allah tak ada beza. Kemudian yang kedua, sama juga orang yang bersembunyi di waktu malam. Contoh dia buat jahat di waktu malam dengan alasan orang tak nampak. Ataupun orang buat jahat di waktu siang. Bagi Allah sama je. Bagi Allah sama. Tapi bagi orang yang buat jahat tu tak sama. Dia rasa tak sama. Kalau dia mencuri siang hari dengan mencuri malam hari, dia rasa macam berbeza. Kenapa? Kalau siang hari orang nampak. Kalau malam orang tak nampak, dia pun mencuri malam hari. Allah nak bagi tahu, bagi aku sama je, tak ada beza langsung. Jadi jangan anggap malam tu kamu selamat. Tak. Sebab bagi Allah sama. Mungkin kamu mencuri di waktu malam, kamu selamat daripada manusia. Tapi kamu tak mungkin selamat daripada Allah, sebab bagi Allah sama. Ini akidah ni. Ramai yang buat maksiat di waktu malam, ataupun di waktu yang gelap, ataupun ketika berseorangan dengan tanggapan orang tak nampak, orang tak tahu. Ya, bagi orang tak sama. Kita buat dalam gelap, dalam cerah, bagi manusia tak sama. Cerah dia nampak, gelap dia tak nampak. Tapi ingatlah, ada yang Tuhan kepada orang tu adalah, bagi Tuhan tu adalah sama je.
Jadi kamu mencuri siang ke mencuri malam, bagi Allah tak ada beza. Kamu mengumpat sama-sama kawan, kemudian bila ustaz datang kamu berhenti, bagi Allah sama je. Jadi takutlah kepada Allah yang bagi Allah sama je, siang dan malam, rahsia ataupun terang-terang, bagi Allah sama. Ini ayat 8, 9 dan 10 menceritakan tentang apa? Kalau peringkat pertama cerita tentang Al-Quran. Al-Quran, kebesaran Allah. Poin yang kedua tentang ciptaan Allah. Poin yang ketiga tentang keingkaran. Keingkaran manusia terhadap Allah. Poin yang keempat, keingkaran manusia terhadap hari kebangkitan. Poin yang kelima, keingkaran manusia kepada Nabi. Poin yang keenam, kebesaran Allah melalui ilmunya yang luas. Ini kaitan daripada ayat pertama sampai ayat ke-10. Dia kait mengait. Kalau ayat pertama lagi Allah nak cerita pasal kebesaran Allah melalui Al-Quran. Yang kedua, ayat 2 sampai 5, Allah nak cerita kebesaran Allah melalui ciptaannya, langit, bumi, matahari, bulan. Kemudian ayat ketiga, Allah menceritakan keingkaran manusia. Walaupun bukti kebesaran Allah melalui Al-Quran dan melalui ciptaannya dah cukup jelas, cukup banyak, tapi perangai manusia tetap degil, masih mengingkari perintah Allah. Kemudian poin keempat, Allah nak menceritakan bila dia mengingkari Tuhan, dia akan membawa kepada ingkar kepada hari kebangkitan. Dia tak akan percaya pada hari kebangkitan. Sebab apa? Sebab bila dia tak percaya Allah cipta langit, Allah cipta bumi, Allah cipta langit tanpa tiang, dia juga tak akan percaya manusia yang dah hancur akan dicipta kali kedua oleh Allah. Bila tak percaya pada hari kebangkitan, tak percaya pada hari kepada Allah, dia akan membawa kepada tak percaya pada Rasul yang membawa cerita tentang Allah. Dia kait mengait itu. Maka poin yang keenam Allah nak bagi tahu. Kalau kamu walaupun bukti kebesaran Allah begitu besar, begitu banyak, dan kamu tetap kufur, ingatlah ilmu Allah sangat meluas. Tak ada satu pun yang kamu cakap, tak ada satu pun yang kamu buat, walaupun sebesar zarrah, Allah tahu. Sebab Allah alimul ghaibi wasyahdah. Dan kamu tak akan lepas. Jadi poin yang keenam ni lebih kurang amaran kepada orang musyriki yang tetap mengingkari kebesaran Allah. Di sini juga kalau kita tengok hujung ayat ke-7, Allah kata apa? Walikulli ummatin hadin. Hujung ayat ke-7, walikulli ummatin hadin. Bagi setiap umat ada pemberi penunjuk jalan, iaitu para nabi, para rasul, dan selepas nabi wafat para ulama. Maka terus Allah sambung dengan ayat ini, Allahu ya'lamu. Allah tahu apa ni? Allah tahu siapa yang layak menjadi rasul kepada setiap umat. Sebab itulah ada yang Allah lantik rasul tapi ada manusia tak setuju. Macam Nabi Muhammad, orang Yahudi tak setuju, orang Nasrani tak setuju. Maka
Allah bawa ayat 8. Allah tahu siapa sebenarnya yang layak menjadi rasul. Jadi kamu mempertikaikan, tapi kamu tak tahu siapa yang layak. Jadi serahlah kepada Allah. Okey? Jadi kesimpulannya daripada ayat 1 sampai 10, sebenarnya ceritanya ialah tentang apa? Tentang ketuhanan, cerita tentang kebenaran, dan cerita tentang sifat manusia yang tetap berdegil, yang tetap mengingkari Allah walaupun bukti kebesaran Allah sangat besar dan sangat banyak dan jelas di depan mata mereka. Itulah tabiat manusia. Okey, kita ada 10 minit lagi ya. Saya nak sambung ayat yang ke-11 ah. Tapi saya tak tulis sebab panjang ayat ni. Ayat yang ke-11, boleh tengok Quran ah. Ayat ke-11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Maksudnya, setelah Allah menceritakan Allah ni mengetahui segala-galanya, yang dulu, yang sedang, yang akan berlaku, dan Allah tahu walaupun apa yang dalam rahim. Kita kalau orang bagi tahulah, saya tahu apa yang dalam rumah awak. Saya tahu apa yang dalam rumah awak dan apa yang berlaku dalam rumah awak. Kita pun dah rasa gerun dengan kata-kata tu. Walaupun mungkin pengetahuan dia tak penuh dan tak betul. Tapi kita dah rasa gerun. Cuba bayangkan, ya Allah begitu apa? Allah bukan tahu apa yang dalam rumah ni. Dalam rumah manusia tahu, manusia nampak. Tapi Allah bagi tahu, dia tahu yang mana ni? Yang dalam perut. Tak ada siapa yang nampak, tak ada siapa yang tahu. Maknanya, kalau orang bagi tahu, dia tahu apa dalam rumah kita, apa berlaku, kita dah rasa gerun, maka ilmu Allah yang bukan setakat dalam rumah, bukan setakat di mana-mana saja, yang dalam perut pun Allah dah tahu, janin tu lelaki ke perempuan, apa nasib dia, berapa umur dia, kerja apa, dan akan tinggal di mana. Maka sepatutnya kita rasa takut dan rasa gerun dengan pengetahuan Allah yang luas. Maka akhirnya kita menjadi orang yang bertakwa. Bila bercakap, kita berhati-hati, sebab Allah tahu apa yang kita cakap. Dan bila kita buat amalan, kita niat kita betul-betul ikhlas kerana Allah, sebab Allah tahu apa dalam hati kita. Jadi semua ni mengajar kita supaya menjadi orang yang sentiasa bertakwa pada Allah bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Ditambah pula dengan ayat yang ke-11. Allah kata apa? Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi. Baginya bagi siapa? Bagi hamba, iaitu bagi manusia. Bagi manusia mu'aqibat. Mu'aqibat ni daripada aqabah. Aqabah silih berganti. Kalau aqabah makna selepas orang ni datang orang tu. Silih berganti, sambung menyambung. Apa yang Allah nak beritahu? Bagi setiap manusia ada malaikat yang silih berganti. Silih berganti, dan dijelaskan dalam satu hadis yang sahih, yata'aqabuna fikum malaikatul lail wan nahar. Malaikat siang dan malam akan datang silih berganti kepada setiap orang. Malaikat siang datang waktu pagi, dia ada shift dia. Datang pada waktu subuh, kemudian sampai bila? Sampai asar. Datang pula malaikat lain di waktu asar, bertukar giliran. Jadi malaikat yang pagi yang datang subuh sampai asar, dia naik ke langit hantar laporan. Dan masa tu aqabah. Aqabah tu datang terus. Datang terus setelah malaikat waktu pagi dah habis tugasnya, malaikat waktu petang datang terus. Itu mana aqabah. Habis giliran ni, terus datang giliran yang seterusnya. Dan ini disebut juga dalam hadis kan. Dalam hadis kursi, Allah bertanya kepada malaikat, ketika kamu turun di waktu subuh tu, hamba-Ku sedang buat apa? Kata malaikat, hamba-Ku sedang solat subuh berjemaah. Kemudian Allah tanya lagi, ketika kamu keluar, habiskan tugas kamu di waktu asar tu, hamba-Ku sedang buat apa?
malaikat menjawab, hamba-Ku juga sedang solat asar berjemaah. Maka orang ni akan dicatat sebagai ahli syurga dan orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Kalau masa malaikat mula turun dan malaikat mula pergi, dia sedang beribadat kepada Allah, itu adalah petanda yang baik. Jadi malaikat ada dua shift. Satu pagi, yang pagi waktu subuh, berakhir di waktu asar. Kemudian yang kedua, shift yang kedua, waktu asar dan berakhir waktu subuh besok. Berapa orang semua malaikat ni? Allah kata apa? Min baini yadayhi. Baina yadayhi, di hadapannya. Wa min khalfi, dan di belakangnya. Yang kita biasa belajar malaikat sebelah mana? Sebelah kanan dan kiri. Itu Raqib Atid. Nama yang malaikat sebelah kanan dan kiri tak ada nama. Allah tak bagi nama. Yang disebut dalam Quran Raqibun Atid, itu bukan nama malaikat sebelah kanan dan kiri. Itu saya ulang, Raqib Atid bukan nama malaikat yang sebelah kanan dan kiri. Walaupun disebut dalam Quran, tapi itu adalah sifat malaikat yang sebelah kanan dan kiri. Sifat. Sifat malaikat sebelah kanan apa dah? Raqib Atid. Apa makna Raqib? Sentiasa mengawas. Apa makna Atid? Sentiasa hadir bersama kita. Kecuali dua tempat aja Nabi sebut. Malaikat ni, yang kanan, yang kiri, yang depan, yang ke belakang, 24 jam bersama kita. Kecuali dua tempat aja. Pertama, ketika masuk tandas. Ketika kita masuk tandas, dia tak bersama kita. Yang kedua, ketika kita bersama suami isteri, berjima'. Masa tu malaikat tak bersama kita. Selain pada tu, 24 jam. 4 malaikat dah, 4. Jadi yang kanan, sifatnya Raqib Atid, sentiasa mengawas dan tak pernah hilang daripada kita. Sebelah kanan. Sebelah kiri pun sama. Kalau sebelah kanan mencatat perkara yang baik, sebelah kiri mencatat perkara yang tidak baik. 2. Kemudian dalam ayat ini Allah kata apa? Malaikat sentiasa silih berganti di mana? Satu depan, satu belakang. Jadi kalau ikut ayat Quran dan juga hadis tadi, setiap orang ada 4 malaikat sepanjang masa. Setiap orang ada 4 malaikat sepanjang masa. Saya sedang mengajar, saya sedang bercakap ni, ada 4 malaikat yang sedang mengawal saya. Kanan, kiri, depan dan belakang. Okey, kalau kanan kiri, tugas dia mencatat amalan kita yang baik dan yang buruk. Yang malaikat depan belakang pula apa tugas? Allah begitu dalam ayat ni. Iaitu yahfazunahu min amrillah. Tugas malaikat sebelah kanan, sebelah depan dan belakang ialah menjaga kita min amrillah, supaya sentiasa mentaati perintah Allah. Sama ada dia menjaga dengan membisik ataupun memberi ilham supaya kita sentiasa terdorong untuk buat baik. Bila malas dia ingatkan kita tentang kelebihan amal soleh. Itu kerja malaikat yang sebelah depan dan belakang. Dan juga ada musibah, mungkin ada musibah kat depan. Malaikat ni kata ulama, dia akan lintaskan dalam hati kita ada satu benda yang tak baik kat depan. Itu biasa lintasan tu daripada malaikat. Jangan pula kita perasan saya ni kasyaf, saya tahu benda yang apa akan berlaku. Tak. Sebenarnya itu adalah antara bantuan Allah melalui malaikat yang menjaga kita depan dan belakang. Ahli tafsir juga mengatakan, kalau kita sentiasa buat baik, sentiasa beramal soleh, malaikat depan dan belakang ni sentiasa mendorong, bagi motivasi, bagi semangat. Tapi kalau kita buat jahat, apa tugas pula malaikat depan dan belakang? Sentiasa memerhati. Sentiasa memerhati, muraqabah. Memerhati apa yang kita buat. Jadi semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk selalu buat kebaikan, dan supaya malaikat yang depan dan belakang kita juga sentiasa mendorong, bagi ilham pada kita untuk sentiasa menambah dan meningkatkan amal soleh kita. Okey, kemudian Allah kata apa? Yang depan belakang pun tak ada nama. Jadi bila Allah tak bagi nama, itu tak penting. Yang ada nama ni malaikat tak banyak. Jibril, tugas dia membawa wahyu. Mikail, tugas dia menurunkan hujan atau membawa rezeki. Israfil, tugas dia meniup sangkakala. Malakul maut, tugasnya mencabut nyawa, tak ada nama. Yang nama Israel itu bukan daripada Quran dan bukan daripada hadis.
Yang Israel itu bukan daripada Quran, bukan daripada hadis. Bahkan Quran menyebut yang mencabut nyawa dalam surah Sajadah, kul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah wahai Muhammad, yang akan mewafatkan kamu ialah malakul maut. Allah tak kata Israel. Jadi Israel tidak ada hadis. Apa lagi yang ada nama? Yang Allah sebut dalam Quran yang ada nama ialah Harut dan Marut. Dalam surah Baqarah kan, ayat 102. Harut dan Marut. Itu Allah bagi nama, tapi kita pula tak tahu. Raqib Atid Allah tak bagi nama, itu hanya sifat, kita pula bagi nama. Itulah kita. Ada pun malak. Malak ni nama malaikat yang menjaga neraka. Ridwan, nama malaikat yang menjaga syurga, itu ada hadis. Selain pada tu tidak ada hadis. Jadi saya ulang, yang ada nama Jibril, yang ada hadis ada dalil. Jibril ataupun Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Ridwan, Harut, Marut. Selain pada tu saya tak jumpa hadis. Israel ke, Raqib Atid ke, itu bukan nama. Yang depan kita, yang belakang kita pun tak disebut nama. Tak penting nama, yang penting kita yakin ada malaikat sebelah kanan kiri kita dan depan belakang kita. Okey, kemudian Allah kata apa? Innallaha la yughayyiru. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah ma biqaumin, sesuatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ni biasa kita baca. Ramai orang baca ayat ni dan ramai yang tahu maksud dia, tapi kadang-kadang tersilap tafsir. Allah kata apa ni? Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum sehinggalah kaum itu akan mengubah dirinya. Apa maksud dia? Maksudnya ialah manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah semula jadi. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanahu aw yumajjisanahu aw yunassiranahu. Setiap anak, kata Nabi, dilahirkan dalam keadaan fitrah semula jadi. Mak bapak lah yang akan mengubahnya, sama ada menjadi Majusi, Nasrani ataupun Yahudi. Jadi maksud ayat Quran ni apa dia? Asal manusia fitrahnya suci, dan Allah akan kekalkan kesuciannya, fitrah semula jadinya, sehinggalah orang tu mengubah keadaannya. Dia terpengaruh dengan suasana, dia tak belajar agama, dia belajar ilmu yang karuk-karuk, yang batil, maka Allah pun ubah dia menjadi sesat. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Manakala dia memilih untuk sesat, Allah pun sesat. Itu satu maksud dia. Asal manusia bersih, suci. Tapi bila manusia mengubah dirinya untuk memilih sesat, Allah akan sesatkan. Puncanya apa? Mereka yang mengubah diri mereka sendiri. Maksud yang kedua ialah manusia yang buat maksiat, manusia yang dalam kesesatan, Allah tak akan mengubah dia menjadi orang yang mendapat hidayat dan beriman, kecuali dia sendiri mengubah. Dia berusaha mencari hidayat, dia berusaha untuk mendapat ilmu, maka akhirnya dia berubah dan Allah pun akan mengubah setelah dia sendiri mengubah dirinya. Ada orang mengatakan kalau kita nak kaya, kita kena ubah nasib kita. Itu tak relevan dengan ayat ni. Sebab berubah jadi kaya tak mesti jadi baik. Ayat ni ialah maksud dia berubah menjadi baik, berubah menjadi beriman, berubah menjadi hamba Allah. Kalau setakat berubah jadi daripada miskin jadi kaya, tak termasuk dalam maksud ayat ni. Berapa ramai yang kaya akhirnya masuk neraka? Qarun kaya, Firaun berkuasa, berubah nasibnya daripada asalnya miskin, tapi akhirnya nasib dia di akhirat tak berubah pun. Akhirnya dia menjadi ahli neraka. Kemudian Allah kata, wa iza aradallahu biqaumin su'an. Dan apabila Allah nak kepada sesuatu kaum su'an, kejahatan, keburukan, fala maraddalahu. Ini kebesaran Allah, kehebatan Allah. Kalau Allah nak takdirkan orang tu ditimpa musibah, maka tak ada siapa yang boleh menolaknya. Maksudnya apa? Allah nak beritahu, carilah Tuhan. Bila ada masalah, cari Tuhan. Sebab hanya Allah sahaja boleh menghilangkan masalah, boleh menghilangkan musibah. Semua datang daripada Allah, yang boleh menghilang pun Allah yang sama. Okey, kemudian di hujung ayat Allah kata apa? Wa ma lahum min dunihi min wal. Dan tidak ada bagi mereka dari sisi selain daripada Allah,
min wal. Wal ni makna penolong, wali. Wali ni maksud dia penolong. Bila Allah timpakan musibah, dia tak boleh tolak, kemudian tak ada siapa boleh selamatkan dia. Maksudnya apa? Yang boleh tolak musibah daripada seseorang pun Allah, dan bila musibah menimpa seseorang pun yang boleh selamatkan dia daripada musibah yang telah menimpanya juga adalah Allah. Jadi Allah nak beritahu, apa-apa berlaku pun kembalilah kepada Allah, sebab semuanya datang daripada Allah. Kadang-kadang musibah tu tak baik. Ada kata ulama, Allah tidak menghalang kecuali Allah akan memberi. Saya ulang, saya lupa kata Ibn Abbas ke siapa. Allah tidak akan menghalang sesuatu, melainkan Allah nak memberi sesuatu. Kalau kita faham, kita yakin dengan kaedah ni, hidup kita akan tenang. Sebagai contoh, kisah dalam surah Al-Kahfi, kisah budak anak-anak kecil yang dibunuh. Allah menghalang mak bapak dia daripada rasa nikmat dapat anak. Nikmat dapat anak tu Allah halang. Sebab tu anak tu diperintah oleh Allah kepada Khidir supaya bunuh. Mana Allah halang mak bapak dapat kebahagiaan daripada anak. Tapi halangan itu sebenarnya untuk Allah memberi. Apa yang Allah nak memberi setelah Allah menghalang daripada budak tu hidup? Iaitu Allah nak bagi syurga kepada mak bapak dan kepada budak tu. Saya ulang, kaedah dia, tak ada satu pun yang Allah halang, melainkan Allah akan memberi sesuatu. Kisah kapal orang miskin yang dipecahkan. Allah halang kapal tu daripada Allah membiarkan kapal tu dipecahkan. Itu musibah. Allah biarkan musibah menimpa orang miskin untuk apa? Untuk Allah memberi satu benda yang lebih besar daripada itu. Apa dah? Itu kapalnya tak hilang. Jadi yakinlah, tidak ada satu pun yang Allah ambil melainkan Allah ganti dengan yang lain, dan tidak ada satu yang Allah ganti melainkan Allah ambil yang lain. Wallahu alam. Kita berhenti setakat ayat yang ke 11, insya-Allah. Ada soalan? Ya, bagi orang beriman kita kena yakin bila Allah ambil sesuatu, Allah akan bagi yang lebih baik. Yalah, Allah ambil budak tu, budak je, tapi Allah bagi apa? Syurga. Akhirnya budak tu dapat balik kepada mak bapak dan dapat lebih baik daripada itu, iaitu syurga. Yelah, nama-nama macam isteri pembesar yang menggoda Nabi Yusuf pun diberi nama Zulaikha. Itu pun tidak ada daripada Al-Quran dan bukan daripada hadis. Jadi bila Allah tak sebut nama, benda tu tak penting. Allah nak kita fokus pada pengajaran, bukan pada individu ataupun pelakon yang melakukan watak tu. Jadi jangan tambah-tambah apa yang tidak disebut oleh Quran dan hadis. Fokus kepada pengajarannya. Bagi wanita yang sedang mengandung, bolehkah sentiasa baca ayat 8 surah Ar-Ra'du untuk keselamatan diri dan kandungannya? Tidak ada hadis. Tidak ada hadis yang mengatakan kelebihan membaca ayat 8 surah Ar-Ra'du khususnya kepada wanita yang mengandung dengan tujuan untuk keselamatan diri, tak ada. Yang ada hadis sahih daripada Nabi ialah ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Apa maksud jaga Allah? Jagalah perintah Allah. Jaga solat 5 waktu. Kalau kamu mengandung, jaga hubungan laki perempuan, jaga aurat kamu, jangan marah, suka maafkan orang. Allah jamin. Nabi kata Allah yahfazuka, Allah akan jaga engkau. Jadi ramai orang Melayu dia guna ayat tertentu untuk mendapat kelebihan tertentu.
Sedangkan sebenarnya keselamatan kita sebenarnya Allah jaga. Bukan sebab kita baca ayat itu, tapi sebab kita ikut perintah Allah. Masuk akal tak? Kita langgar perintah Allah dan kita baca ayat tertentu supaya Allah yang kita langgar tu jaga kita. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Nak yang paling selamat jaga kita ialah Allah. Jadi kalau nak Allah jaga kita dengan cakap dia, bukan baca ayat tertentu. Sebab itulah pemuda Kahfi duduk dalam gua selamat. Diburu oleh siapa? Satu kerajaan. Satu kerajaan memburu dia. Dan gua pula tak ada pintu tapi selamat. Apa ayat yang dibaca oleh pemuda Kahfi? Ayat 8 surah Ar-Ra'du? Bukan. Ayat kursi? Bukan. Tapi pemuda Kahfi mentaati perintah Allah, maka Allah jaga walaupun dalam gua selama 309 tahun selamat. Nabi duduk dalam gua Sur ketika sembunyi daripada orang musyrikin. Walaupun orang musyrikin depan pintu gua, Abu Bakar nampak kaki orang musyrikin. Tapi Allah jaga Nabi dan Abu Bakar walaupun gua tu kecil dan walaupun gua tu tak berpintu. Apa ayat Nabi baca? Ayat kursi? Bukan. Nabi mentaati perintah Allah. Bahkan Nabi pergi ke gua tu sebab Allah yang suruh. Maka bila taat perintah Allah, Allah jagalah. Jadi kalau wanita yang mengandung, jagalah perintah Allah, jagalah solat 5 waktu, jadilah isteri yang salihah, jadilah ibu yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jagalah kamu ketika kamu mengandung dan bila-bila masa. Bila-bila masa. Wallahu a'lam. Dah. Apakah maksudnya di sebalik tiap ujian adalah kebaikan untuk yang diuji? Apa maksud? Di sebalik tiap ujian adalah kebaikan. Dia sebenarnya mana apa maksud di sebalik ujian itu ada kebaikan? Subhanallah. Cikgu uji pelajar untuk apa? Untuk kebaikan ke untuk keburukan? Sebenarnya ujian tu ialah apa saja ujian ialah untuk tujuan kebaikan. Kadang-kadang kita uji anak kita untuk kebaikan, bukan untuk keburukan dia. Kadang-kadang syarikat interview kita, dia menguji kita untuk kebaikan kita. Itu manusia yang buat. Maka kalau Allah yang menguji, lagilah ada kebaikan. Apatah lagi sifat yang paling utama bagi Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Berapa banyak yang Allah bagi musibah, yang bagi Allah bagi ujian supaya apa? Supaya orang tu kembali kepada Allah. Maknanya setiap ujian mesti ada kebaikan bagi orang beriman. Tapi bagi orang tak beriman, dia anggap ujian tu satu musibah, maka ujian tu akan menjadi perkara yang tak baik baginya. Sebab tu Nabi pesan, aku heran dengan orang beriman. Aku heran dengan orang beriman. Yang mana ni? Semua urusannya baik. Bila Allah bagi nikmat, dia semakin bersyukur. Syukurnya baik. Bila Allah bagi musibah, dia redha, dia sabar dengan ujian. Maka sabar dan redha baik untuknya. Ujian nampak tak baik, tapi bila dia redha dan sabar dengan ujian, hasil ujian lahir kebaikan. Apa dah? Redha dan sabar. Dan semua kita tahu, bila kita sabar, pahalanya tidak ada had. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalas balasan orang yang bersabar tanpa had. Apa lagi kebaikan selain daripada pahala dari Allah tanpa had? Apa lagi? Tapi ingat, sabar tu mesti datang daripada setelah ujian. Itu maksudnya, setiap ujian mesti ada kebaikan. Tapi bukan untuk semua orang. Untuk orang beriman sahaja. Betulkah kebenaran bahawa ain boleh mengubah takdir? Tak ada dalil. Yang ada dalil ialah doa. Apa ni? Maksud dia, doa tu, maksud hadis tu ialah tidak boleh mengubah la yaruddu al-qada illa ad-du'a. Tidak boleh mengubah al-qada, apa yang Allah tetapkan, melainkan ad-du'a, dengan doa, bukan ain. Bahkan ulama kata yang doa mengubah takdir itu sebenarnya itu juga takdir. Makna takdirnya ialah setelah kamu berdoa, takdir Allah macam ni. Wallahu alam. Dah. Bila malaikat bersama kita sentiasa, adakah syaitan pun? Ya, syaitan pun sentiasa bersama. Jadi Nabi sebut dalam satu hadis, setiap orang ada bisikan syaitan,
dan ada bisikan malaikat. Maka dua-dua tu sentiasa bersama dan dua-dua tu sentiasa berebut untuk satu, untuk kita buat jahat, iaitu syaitan, dan malaikat pula sentiasa berlomba untuk memastikan kita buat kebaikan. Sentiasa ada bersama kita dua-dua tu. Dalam hadis tiada surah khusus untuk hamba yang nazak. Jadi kita nak baca surah Ar-Ra'du boleh juga kan. Dan sebenarnya tidak ada hadis bila orang tengah nazak, tidak ada hadis yang Nabi suruh baca surah tertentu. Yang ada baca doa, semoga Allah cabut nyawanya dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Semoga Allah cabut nyawanya dalam keadaan dia yakin dan bersangka baik kepada Allah. Berdoa je. Kalau macam surah Yasin, ada pendapat walaupun hadis tu dhaif, bacalah surah Yasin kepada orang yang nak mati. Tapi kata Ibn Kathir, ini bukan hadis Nabi. Kata Ibn Kathir, boleh kita baca surah Yasin kepada orang yang sedang nazak. Kenapa? Sebab surah Yasin ni cerita pasal kehidupan akhirat, kehidupan selepas kematian. Maknanya kalau orang yang tengah nazak tu dengar dan faham, boleh membantu dia untuk mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Itu maksudnya. Tapi kalau orang yang baca pun tak faham, orang yang nazak pun tak faham, mana tidak sampailah tujuannya. Jadi yang paling utama kepada orang yang nazak, baca doa. Setiap ibu sentiasa mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi anak-anak tetap menyalahkan ibu sebab kehidupan mereka berpunca daripada ibu. Anak-anak mereka menidakkan dia ibu mereka. Tak apa. Yang penting bukan anak salahkan kita. Yang penting ialah apa yang kita buat betul tak dengan yang Allah suruh. Kalau yang kita buat sama dah dengan yang Allah suruh, anak nak kata apa, tak ada masalah. Jangan anak kata kita salah, sebab memang kita salah pun. Memang cara kita didik salah, cara kita mengajar pun salah, kita pun mengajar, menegur bukan dengan kasih sayang. Kita muhasabah diri kita dulu. Sebelum kita menyalahkan anak yang salahkan kita. Muhasabah diri kita. Di mana silap aku? Mungkin aku didik salah, cara mendidik salah, bahasa yang aku guna pun tak sesuai, menyebabkan anak tak mesra ataupun menyalahkan aku. Jadi pertama, cek diri kita. Yang aku buat ni betul tak dengan semua yang Allah kehendaki, yang Allah reda. Kalau dah betul, jangan ambil hatilah. Jangan ambil hati dengan anak salahkan kita. Ambil hatilah bila kita buat tak sama dengan yang Allah nak. Wallahu a'lam. Macam mana majlis tahlil selepas kematian? Tak wajib. Majlis tahlil selepas kematian tak wajib dan tak sunat. Yang digalakkan selepas kematian ialah berdoa. Berdoa ni bukan sekali, berkali-kali dan sampai bila-bila. Orang mati ni sangat-sangat memerlukan doa, bukan tahlil. Orang mati sangat-sangat memerlukan doa. Ini pesan Nabi. Pesan Nabi sebaik saja sahabat dikebumikan. Apa pesan Nabi? Nabi tak kata bertahlilah. Nabi kata, istaghfiru li akhikum. Minta ampunlah kepada Allah untuk saudara kamu. Ini hadis sahih. Nabi orang yang paling sayang pada umatnya, sama ada yang hidup ataupun yang mati. Maka apa cara Nabi sayang pada umat? Kepada yang hidup dan yang mati. Nabi banyak berdakwah pada yang hidup dan Nabi banyak berdoa dan Nabi suruh sahabat berdoa minta Allah ampunkan dosa yang telah mati. Buatlah apa yang Nabi suruh, insya-Allah. Semoga orang yang mati dapat faedah yang terbaik, iaitu doa daripada orang yang hidup. Ustaz, kerap didengar bahawa malaikat Israel mencabut nyawa, bahkan dia kata, adakah hal demikian? Tidak. Ya. Malaikat cabut nyawa, betul. Yang salahnya nama tu. Nama Israel tidak ada daripada hadis dan tidak ada daripada Al-Quran. Jadi tak penting nama, sebab tu Allah tak sebut nama. Yang penting apa dia? Bersedialah untuk berdepan dengan Malakul Maut. Kalau kita tahu nama, apa faedahnya? Takkanlah malaikat maut datang nak tanya, awak ni malaikat maut ke Israel ke Israfil? Masa tu tak ada sempat dah nak tanya nama. Yang penting persiapan kita untuk menghadapi Malakul Maut. Okey, dah.
Cukup kelas kita akan datang ialah besok pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.